Bismillah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Matematik tingkatan 3, bab 3, matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. 3.1, simpanan dan pelaburan. Untuk standard pembelajaran, membuat pengiraan yang melibatkan faedah mudah dan faedah kompaun bagi simpanan dan seterusnya menerangkan kesan perubahan tempoh, kadar faedah atau pulangan dan kekerapan pengkompaunan terhadap nilai masa hadapan simpanan. Apa itu faedah simpanan? Faedah simpanan merupakan ganjaran yang dibayar oleh institusi keuangan seperti bank kepada penyimpan. Terdapat dua jenis faedah. Yang pertama, faedah mudah. Yang kedua, faedah kompaun. Okey, mari kita lihat faedah mudah. Faedah mudah ialah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut kadar tertentu ke atas jumlah wang simpanan, iaitu prinsipal untuk suatu tempoh masa dalam tahun yang tertentu. Formula bagi faedah mudah, I bersamaan PRT. I bersamaan faedah, interest, P principal, R kadar faedah, rate, T masa dalam tahun, time in years. Okey, mari kita lihat contoh soalan. Contoh 1 berdasarkan buku teks muka surat 55. Encik Zainal menyimpan sebanyak RM4,000 di Bank Bunga Raya dengan kadar faedah 2% untuk setahun. Berapakah faedah yang diperoleh Encik Zainal selepas 1 tahun? Okey, mari kita lihat cara untuk menyelesaikan masalah. Okey, RM4,000 merupakan nilai prinsipal. 2% merupakan kadar faedah. Jadi R sama dengan 2% sama dengan 2/100. Okey, 1 tahun maka T bernilai 1. Okey, kita gunakan formula I bersamaan PRT bersamaan 4,000 darab 2/100 darab 1 bersamaan RM80. Okey, seterusnya contoh 2. Encik Badrul menyimpan sebanyak RM5,000 di bank dengan kadar faedah 3% setahun bagi tempoh 2 tahun. Hitung jumlah faedah yang akan diperoleh Encik Badrul bagi tempoh 2 tahun tersebut. Okey, macam mana untuk menyelesaikan masalah? Okey, berdasarkan soalan, RM5,000 merupakan nilai prinsipal. 3% merupakan kadar faedah, maka R bersamaan 3% bersamaan 3/100. Okey, 2 tahun, maka T bersamaan 2. Okey, menggunakan formula I bersamaan PRT, kita masukkan nilai RM5,000 darab 3/100 darab 2. Okey, bersamaan RM300. Okey, seterusnya contoh 3. Cik Wong menyimpan sebanyak RM10,000 di Bank Murni dengan kadar faedah 4% setahun. Hitung jumlah faedah yang diperoleh Cik Wong selepas 6 bulan. Okey, untuk penyelesaian, RM10,000 merupakan nilai P principal. Okey, untuk 4%
itu merupakan kadar faedah, maka ditulis R bersamaan 4% bersamaan 4%. Okey, 6 bulan. Okey, merupakan masa, maka pelajar perlu tukar 6 bulan kepada tahun bersamaan 6/12 tahun. Okey, seterusnya untuk mencari faedah I bersamaan PRT, masukkan nilai bersamaan 10,000 darab 4% darab 6/12 bersamaan RM200. Okey, seterusnya, apakah kesan terhadap faedah mudah akibat perubahan tempoh simpanan? Okey, kita lihat contoh 4. Berdasarkan soalan, Encik Nazrin menyimpan sebanyak RM8,000 di bank desa dengan kadar faedah 3% setahun. Hitung jumlah simpanan Encik Nazrin selepas beliau menyimpan selama A 2 tahun, B 3 tahun. Okey, untuk penyelesaian, berdasarkan soalan, 8,000 merupakan nilai P prinsipal, 3% merupakan kadar faedah, maka R bersamaan 3% bersamaan 3/100. Okay, kita menggunakan rumus faedah mudah I bersamaan PRT. Okay, kita jawab soalan A. Untuk nilai T bersamaan 2. Okay, kita gantikan P 8,000. R 3/100. T bersamaan 2. Maka menghasilkan nilai faedah bersamaan RM480. Okay, jumlah simpanan pada akhir tahun kedua bersamaan 8,000 tambah 480 bersamaan RM8,480. Okay, seterusnya kita lihat untuk nilai 3 tahun, T bersamaan 3 tahun, maka T bersamaan 3, gantikan dalam persamaan 8,000 darab 3/100 darab 3 bersamaan RM720. Maka untuk jumlah simpanan pada akhir tahun ketiga bersamaan 8,000 tambah 720 bersamaan RM8,720. Okay, kesimpulan, semakin lama tempoh penyimpanan di bank, maka semakin tinggi jumlah faedah yang diperoleh dan jumlah akhir simpanan juga bertambah. Okay, seterusnya, apakah kesan jika kadar faedah yang diberi berbeza bagi prinsipal yang sama? Okay, kita lihat contoh 5. Okay, Puan Wan Mati menyimpan sebanyak RM5,000 di sebuah bank. Berapakah jumlah simpanan Puan Wan Mati selepas 1 tahun jika kadar faedah yang diberikan ialah 5% setahun dan 6% setahun? Apakah beza jumlah faedah yang diperoleh Puan Wan Mati dalam kedua-dua situasi di atas? Okay, untuk penyelesaian, berdasarkan soalan, 5,000 merupakan nilai P 1 tahun, maka T bersamaan 1. Okey, dan menggunakan rumus faedah mudah I bersamaan PRT, kita selesaikan untuk soalan A terlebih dahulu.
A 5% setahun, maka nilai R bersamaan 5% bersamaan 5%. Okay, kita gantikan nilai-nilai tadi ke dalam rumus faedah mudah. I bersamaan 5,000 darab 5/100 darab 1 bersamaan RM250. Okey, maka jumlah simpanan selepas 1 tahun bersamaan 5,000 tambah 250 bersamaan RM5,250. Okey, seterusnya kita selesaikan soalan B, 6% setahun. Maka R bersamaan 6% bersamaan 6/100. Kita gantikan dalam rumus faedah mudah. I bersamaan 5,000 darab 6/100 darab 1 bersamaan RM300. Okay, maka jumlah simpanan selepas 1 tahun bersamaan 5,000 tambah 300 bersamaan RM5,300. Okay, maka beza jumlah faedah yang diterima ialah 5,300 tolak 5,250 bersamaan RM50. Maka sebagai kesimpulan, bagi prinsipal yang sama, apabila kadar faedah bertambah, maka jumlah simpanan pada akhir tahun juga bertambah. Okay, seterusnya, kita lihat faedah compound. Okay, apa itu faedah compound? Faedah compound ialah faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal asal dan juga faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Berbeza daripada faedah mudah dari segi jumlah simpanan yang akan digunakan untuk penghitungan faedah. Okay, kekerapan pengkompaunan ke atas prinsipal boleh berbeza. Contohnya dikompaun setahun sekali ataupun 3 bulan sekali dan sebagainya. Okey, mari kita lihat formula bagi faedah compound. MV bersamaan P darab dalam kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. Okey, apa itu nilai MV? MV ialah nilai matang, matured value. P ialah principal. R ialah kadar faedah tahunan, the yearly interest rate. N ialah bilangan kali faedah dikompaun setahun, number of periods the interest is compound per year. T ialah masa dalam tahun, time in years. Okey, mari kita lihat contoh soalan, contoh 6. Pada awal 1 tahun, Puan Liu Fong menyimpan RM15,000 dalam akaun simpanan dengan kadar faedah 4% setahun dan pengkompaunan setiap 6 bulan. Berapakah jumlah wang simpanan Puan Liu Fong pada akhir tahun ketiga? Okey, penyelesaian. Berdasarkan soalan, 15,000 merupakan nilai P 4%, maka R bersamaan 4% bersamaan 4/100 bersamaan 0.04. Okey, pengkompaunan setiap 6 bulan, maka dalam 1 tahun nilai N bersamaan 2. Okey, akhir tahun ketiga, maka nilai T bersamaan 3. Okey, menggunakan rumus faedah compound, MV
Maka kita gantikan nilai MV bersamaan 15,000 darab dalam kurungan 1 tambah 0.004 per 2 kuasa 2 darab 3. Kita permudahkan, pelajar boleh menggunakan kalkulator. 15,000 darab 1.1262, maka menghasilkan jawapan jumlah wang simpanan bersamaan RM16,892.44. Okey, soalan seterusnya. Contoh 7. Sebuah bank menawarkan kadar faedah 5% setahun untuk simpanan dalam akaun simpanan tetap. Jika Puan Wahidah menyimpan RM10,000 pada awal tahun, berapakah jumlah wang dalam akaun simpanan tetap beliau pada akhir tahun jika faedah dikompaunkan? A. 3 bulan sekali, B. sebulan sekali. Okey, mari kita lihat penyelesaian masalah. Okey, 10,000 merupakan nilai P. R bersamaan 5% bersamaan 5% bersamaan 0.05. Okey, T bersamaan 1. Okey, menggunakan formula yang telah dipelajari. Okey, untuk selesaikan soalan A 3 bulan sekali, maka nilai N bersamaan 4. Okey, gantikan nilai-nilai yang telah kita tulis tadi bersamaan 10,000 dalam kurungan 1 tambah 0.05 bahagi 4 kuasa 4 darab 1. Bersamaan RM10,509.45. Okey, untuk soalan B, sebulan sekali, maka nilai N bersamaan 12. Okey, kita masukkan nilai-nilai ke dalam formula, ke dalam rumus. 10,000 dalam kurungan 1 tambah 0.05 per 12 kuasa 12 darab 1. Okay, bersamaan RM10,511.62. Okay, maka kesimpulan yang kita boleh buat berdasarkan pengiraan yang dibuat di atas tadi, apabila kekerapan pengkompaunan bertambah, nilai masa hadapan simpanan juga bertambah. Okay, seterusnya, contoh 8. Encik Charles menyimpan wang sebanyak RM6,000 dalam akaun simpanan tetap di Bank Berjaya selama 2 tahun dengan kadar faedah 6% setahun. Apakah perbezaan di antara jumlah faedah yang diperoleh Encik Charles jika beliau diberikan faedah kompaun dengan pengkompaunan 4 bulan sekali berbanding faedah mudah? Okey, maka untuk penyelesaian berdasarkan soalan 6,000, maka nilai P bersamaan 6,000. 6%, maka R bersamaan 6% bersamaan 6 per 100 bersamaan 0.06. Okey, 2 tahun, maka T bersamaan 2. Okey, kita cari dulu faedah mudah. Menggunakan rumus I bersamaan PRT. Masukkan nilai
Maka I bersamaan 6,000 darab 0.06 darab 2 bersamaan RM720. Ini merupakan faedah mudah yang akan diperoleh. Okey, seterusnya kita cari faedah compound. Okey, pengkompaunan 4 bulan sekali, maka nilai N bersamaan 3. Okey, menggunakan formula MV, maka kita gantikan nilai bersamaan 6,000 darab dalam kurungan 1 tambah 0.06 per 3 kuasa 3 darab 2 bersamaan RM6,756.97. Maka faedah yang diperoleh MV tadi kita tolakkan dengan nilai prinsipal, maka bersamaan RM756.97. Okey, maka mari kita perhatikan, kita bandingkan faedah mudah yang diperoleh tadi dengan faedah compound. Maka beza jumlah faedah yang diterima ialah RM756.97 tolak RM720 bersamaan RM36.97. Sebagai kesimpulan, simpanan dengan faedah compound membawa pulangan yang lebih tinggi berbanding simpanan dengan faedah mudah. Okey, seterusnya mari kita lihat perbankan Islam. Okey, sistem perbankan Islam terdapat beberapa ciri-ciri bagi sistem perbankan Islam. Okey, yang pertama, berdasarkan hukum syarak, yakni hukum Islam. Okey, yang kedua, risiko diuruskan mengikut perjanjian. Okey, yang ketiga, mengikut prinsip keadilan, halal dan perkongsian keuntungan dan tanpa riba. Okey, dan yang keempat, tidak menentukan kadar pulangan pada peringkat awal penyimpanan. Kadar pulangan diketahui semasa tempoh matang. Okey, contoh 9. Encik Osman menyimpan RM20,000 dalam akaun simpanan di sebuah bank Islam mengikut prinsip wadiah selama 1 tahun. Pada akhir tahun tersebut, beliau menerima sebanyak RM20,500 sebagai pulangan daripada simpanan tersebut. Tambahan RM500 merupakan hibah, yakni hadiah dari bank. Hitung peratus hibah yang diperoleh Encik Osman. Okey, apa itu prinsip wadiah? Prinsip wadiah ialah harta atau wang tunai yang diterima dengan persetujuan pelanggan untuk disimpan di dalam bank. Pihak bank bertanggungjawab atas keselamatan harta atau wang itu. Okey, mari kita selesaikan soalan ini. Okay, untuk peratus hibah bersamaan 500 per 20,000 darab 100% bersamaan 2.5%. Okey, 2.5% ini sebagai rujukan sahaja pada masa akan datang bagi penyimpan dan bukannya tetap. Itu saja untuk video kali ini. Cikgu harap pelajar-pelajar dapat memahaminya dengan baik. Sekian. Jazakumullahu khair.